Apa khabar tu? Baik. Awak ni sudah melanggar undang-undang lalu lintas. Tak ada. Saya tak ada apa-apa tu. Awak dah langgar isyarat lampu merah. Kenapa tak berhenti? Brake putus tu. Putus. Wah, ini salah besar. Mari ikut saya ke balai. Terima kasih Datuk. Lain kali je lah. Hari ni tak senang. Ini tak ada terima kasih. Ataupun awak banyak kerja. Awak salah, mesti denda. Denda? Datuk. Jangan Datuk. Tolong Datuk. Saya ni anak yatim Mustafa tu. Adik-beradik dengan Lela menjemun. Datuk. Tolonglah sekali ni tu. Perbuatan awak ni membahayakan pemandu pandu lain. Nasib baik awak tak dilanggar kereta. Baiklah, kali ini saya beri awak maaf. Lain kali kalau saya jumpa awak, saya denda awak 5 kali ganda. Baiklah, awak pergi sekarang. Jalanlah. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Siapa yang tidak kenal dengan nama pelakon dan pelawak otai A.R. Badul yang sudah berkecimpung dalam dunia hiburan sejak lebih 40 tahun lalu. Filem-filem lakonan dan arahan Badul boleh dikatakan kebanyakannya masih segar dalam ingatan para peminat. A.R. Badul atau nama sebenarnya Armaya bin Aman Ramli dilahirkan pada 2 November 1949 di Singapura. Beliau merupakan anak kepada seniman Allahyarham A.R. Tompel dan ibunya pula ialah P. Suryati. Badul juga merupakan abang kepada pelakon Adil Aman Ramli dan Amran Tompel. Beliau mendapat gelaran Badul daripada Allahyarham bapanya A.R. Tompel. Sewaktu kecil dahulu, bapanya memanggilnya dengan gelaran Badul, iaitu satu perkataan yang digunakan di Indonesia bermaksud lucu dan lawak. Beliau mula menggunakan nama komersial A.R. Badul apabila memasuki pertandingan bakat TV pada tahun 1975. Sewaktu kecil dahulu, Badul tinggal bersama seniman Mat Sentul di Parit Jawa, Muar Johor. Ketika itu, Mat Sentul merupakan pengurus bangsawan kepada Allahyarham tempat bapanya bekerja. Maka disebabkan tugas bapanya yang selalu menjelajah mengadakan persembahan dari satu tempat ke satu tempat, beliau telah tinggal bersama seniman itu dari darjah 1 hingga darjah 6. Berkongsi pembabitannya dalam bidang seni, Badul memberitahu segala-galanya bermula ketika usianya belasan tahun apabila menyertai kumpulan bangsawan kelolaan Allahyarhamah Kasma Buti. Menurutnya, suami seniwati itu banyak mengajarnya tentang selok-belok dunia pementasan. Ketika itu, beliau berpeluang bergerak ke seluruh pelosok kampung untuk mengadakan persembahan pentas seperti di Medan, Indonesia. Walaupun hanya memegang watak sebagai pelakon tambahan, namun pengalamannya bersama beberapa buah nama besar seperti Allahyarham Ar-Azmi dan Allahyarham Ahmad Jais telah membuatkan minatnya dalam bidang itu bercambah. Selepas bergerak di pentas bangsawan, Badul dimaklumkan kekosongan jawatan sebagai penari di Felda yang ketika itu memiliki kumpulan kesenian sendiri. Tawaran gaji tetap yang berbaloi membuka pintu hati Badul mencuba nasib dan akhirnya bermulalah kerjaya seni Badul bersama Felda. Selain menjadi penari, Badul juga sering diambil berlakon dengan memegang watak sebagai pengawal dan pegawai polis. Beliau juga sempat bertemu dengan seniman dan seniwati yang terlibat dalam kumpulan itu seperti Mak Mah, Minah Yem, Minah Ketot, Al-Ja'far dan Syed Hamid. Daripada jawatan di Felda, beliau turut belajar bermain drum dan menyanyi. Mengenai persahabatannya dengan Al-Ja'far dan Yahya Sulong pula berlaku apabila ketika itu beliau telah digandingkan untuk membuat persembahan pentas. Pada waktu itu, nama Allahyarham Al-Ja'far dan Allahyarham Yahya Sulong sudah dikenali ramai. Jadi, kiranya dalam jelajah bergerak itu, Ja'far dan Yahya adalah bintang pujaan, sedangkan Badul sekadar pak pacak. Walaupun ketika itu mereka tidak muncul di TV, namun setiap kali persembahan pentas diadakan, kehadiran mereka akan ditunggu-tunggu umpama bintang. Ketika bersama mereka dahulu, Badul teringat akan satu insiden di Sabah Benam Selangor di mana Yahya Sulong telah memarahinya. Kebetulan telah terjadi suatu isu dan beliau telah memberikan pandangannya kepada Yahya. Namun, Yahya tidak menerima, malah memarahinya. Akibat dari itu, Yahya telah merajuk dan terus pulang ke Kuala Lumpur.
Susulan kejadian itu, Badul mula bersungguh-sungguh membawa diri dalam bidang itu hinggakan membawanya muncul dalam program TV. Menurutnya, memang agak menakutkan untuk menggantikan pelawak yang sudah mempunyai peminat tersendiri. Tiada pilihan lain, beliau terpaksa bergandingan dengan R. Jaafar kerana tiada siapa yang berani menggantikan tempat Yahya Sulong. Berbekalkan pengalaman yang dimilikinya bersama kumpulan bangsawan sebelum ini, beliau berjaya menarik peminat baru. Daripada situ, beliau dan R. Jaafar mula berkawan baik sehinggakan pada tahun 1975, mereka telah menyertai pertandingan bakat TV. Kau ni dengan beg-beg ni buat apa ni? Mana beg? Ni beg ni? Ini namanya bukan beg. Lah, semua orang panggil ini beg. Kata bukan. Macam mana? Kau ni termasuk orang yang tahu pakai tapi tak tahu nama. Aku? Ini namanya kampit. Ada pula kampit. Orang panggil beg. Macam mana boleh jadi kampit? Kau bodoh tahu pakai nama tak tahu. Pasal apa dia nama kampit kau tahu? Pasal apa dia tengok? Kampit. Dalam pertandingan bakat TV yang disertainya itu, Badul dan R. Jaafar telah menjurai bahagian lawak jenaka. Mereka telah membawa pulang hadiah kemenangan RM2,000 yang diadakan di Dewan Bandaraya Ipoh dan disiarkan secara langsung oleh Radio Televisyen Malaysia. Hasil program pencarian bakat itu telah menarik perhatian penerbit TV dan filem yang mahu mengetengahkan kebolehan mereka. Menurut Badul, walaupun pada waktu itu orang ramai tahu seniman A. Tompel adalah bapanya, namun waktu itu bukan mudah untuk mendapatkan kepercayaan penerbit atau pengarah. Semuanya harus dilakukan atas usaha sendiri. Selain beliau tidak mahu orang mengatakan bahawa beliau menumpang populariti bapanya. Biarpun bermula daripada bawah, beliau tidak kisah kerana tahu bagaimana susahnya untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Cuma apa yang menyedihkan, beliau tidak dapat berkongsi kegembiraan dengan bapanya kerana bapanya pergi terlebih dahulu sebelum beliau mencipta nama. Nak tunjuk garang ya? Ha? Nak tunjuk panglima konon? Kau cabar aku dekat gelanggang? Hei, ini dia panglima ayam berkokok. Tahu tak? Cis! Banyak orang ke Batu Buruk, benih kunyit dibuat jeruk. Kalau kau kena sekali ketuk, tak jadi monyet, terus jadi beruk. Amboi, aku diam pantun-pantun. Jadi beruk lah, itulah, inilah. Cis! Kalau tuan ke Batu Buruk, bawakan aku sebakul kerang. Kalau aku dah jadi beruk, kau nak jadi apa? Jadi kongkang? Hai, sampainya hati. Aku kau tuduh kongkang. Ni muka kau ingat muka kongkang ke? Sampainya hati di hadapan halayak yang ramai. Kau menuduh aku kongkang. Betapa di hadapan Datuk Tompang. Pui. Oh, jadi kau malu depan Datuk. Kau nak pukul aku? Pukul lah. Pukul. Lekas. Pukul apa lagi? Lekas. Pukul. Lekas. Pukul lah, pukul. Lekas. Pukul. Wah. Ini mentang-mentang orang diam, kau nak naik kepala pula. Ha? Berani sangat dengan aku ke? Ha? Aku korek lubang hidung kau nanti. Keluar hijau, kau tahu tak? Hei. His. Badul telah memulakan langkah seninya dalam bidang lakonan melalui filem pertamanya Panglima Badul pada tahun 1978. Beliau pantas mendaki puncak populariti dari saban tahun. Satu demi satu filem lakonannya memecah panggung. Di awal kemunculannya, beliau sering menggunakan nama sendiri dalam setiap filem lakonannya sehinggalah dia berdiri sebagai pengarah pada tahun 1984 menerusi filem Pagar-Pagar Cinta. Menurut Badul, beliau merasa agak bangga dengan filem-filem lakonannya suatu ketika dahulu, terutamanya apabila filem Si Badul yang ditayangkan pada tahun 1978 di panggung Kolosium Kuala Lumpur mendapat sambutan box office. Filem tersebut ditayangkan selama 3 bulan hinggakan pawagam tersebut hampir dibakar oleh peminat filem India kerana filem-filem India tidak dapat ditayangkan. Namun begitu, beliau tidak menabik dada kerana beliau faham pada ketika itu kehausan filem-filem Melayu serta kekurangan bentuk hiburan. Dalam kebanyakan filem-filem lakonannya, beliau cukup puas dengan filem Hantu Siang pada tahun 1986. Menurutnya, filem tersebut memberikannya satu kepuasan sebagai seorang anak seni kerana syarat dengan mesej-mesej kekeluargaan. Begitu juga dengan filem Oh Fatimah pada tahun 1989 yang juga meletakkannya sebagai pelakon dan pengarah terbaik dalam filem tersebut.
Menurutnya, sebuah filem yang dihasilkan itu mestilah mempunyai sebuah mesej yang ingin disampaikan dan bukan hanya sekadar komersial. Pada zaman dahulu, jika sesebuah filem ingin dilancarkan, soalan utama yang akan ditanya oleh pihak wartawan, apakah mesej yang ingin disampaikan? Itulah matlamat utama sesebuah filem yang berkualiti. Tidak hanya filem, Badul juga turut mewarnai layar kaca dengan barisan drama dan telemovie yang tidak pernah hilang daripada ingatan kita seperti Putri, Platform, Abang Beca, Siapa Tak Sayang Bini dan pelbagai lagi karya lakonannya. Antara filem-filem arahan dan lakonannya seperti Alah, cerita hantu kalau tak boleh lawan cerita putih, rantikanlah. Tak ada siapa nak takut. Jadeng. Suspend. Di suatu malam yang begitu gelap. Malam yang amat gelap. Kira-kira jam 8 malam. Pukul 8 malam nak takut. Dulu pernah saya ceritakan cerita ni pada seorang. Orang tu dengar saja, bam, terus dia jatuh pingsan. Alah. Orang tu bodoh. Pengecut. Tunggukan. Oh, kan ni? Tengok kaki lah. Angin tiup begitu pelan, tapi mengerikan. Seekor burung hantu terbang. Dengan suaranya yang begitu menakutkan. Klik 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 klik. 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 Klik. Tu suara burung kelicap. Oh, silap. Burung hantu ya? Di waktu malam yang gelap dan sepi, dia datang dekat. Kelihatan 2 mata, 1 hidung. Datang dekat. Serai. Buat apa tu? Kasut mijak daun kering. Serai. Kelihatan sebuah rumah buruk besar, menakutkan. Tiada orang di dalam. Kipas berpusing. Jam bergoyang. Kelihatan seorang berbaju hitam masuk ke rumah itu dan menyelok kucingnya. sepanjang terlibat dalam dunia seni. Banyak anugerah yang diperolehinya seperti Maafkan saya, Tuan. Ada apa hal ni, Sarjan? Proyek Badul nak jumpa, Tuan. Panggil di sini. Badul! Mari! Assalamualaikum, Tuan. Awak lagi? Apa masalah awak ni? Saya ingat saya tak mau balik cuti, Tuan. Orang lain semua nak balik cuti, awak seorang tak mau. Apa masalah awak ni? Sebabnya, dulu saya nak kahwin, bapak saya tak kasih, Tuan. Sekali baru-baru ni saya dapat surat, bapak saya pula kahwin dulu, Tuan. Jadi, dulu kami tinggal satu bilik, satu katil. Sekarang bilik pun tak ada, katil pun tak ada, Tuan. Pasal tu tak nak balik, Tuan. Awak boleh tidur luar. Tidur luar pun tak boleh, Tuan. Takut mengganggu. Maklumlah, pengantin baru lagipun bapak saya orang lama, Tuan. bersama deretan filem lakonan dan arahannya yang menggunakan nama sendiri sebagai judul. Badul merupakan satu tokoh yang menjadi suatu jenama dalam dunia sinematik Melayu, terutama genre komedi. Biarpun tidak seaktif dulu dek faktor usia, namun beliau masih gigih dalam kerja penerbitan animasi dan drama televisyen. Kini, Badul meneruskan tugas sebagai pengarah animasi TV Mac and Ted untuk siaran RTM. Menurutnya, kerja-kerja dalam bidang pengarahan sudah sebati dalam dirinya walaupun terpaksa menghabiskan masa berbelas-belas jam di studio. Namun, beliau merasa puas akan hasil kerjanya. Biarpun merasa rindu mahu mengarahkan filem, tetapi beliau sudah menyerahkan tugas itu kepada generasi baru dan tidak mahu menongkah arus. Badul dilihat sebagai seorang yang berbeza di layar perak dari kehidupan sebenar, iaitu syarat dengan sifat humor. Apabila berbicara, setiap patah perkataannya disusun dengan tertib hingga membuatkan orang ramai mengaku senang mendekatinya.
Menurut Badul, sebagai pelawak tidak perlu memiliki watak gila-gila apabila di luar atau menjadikan semua perkara sebagai jenaka. Baginya, setiap perkara harus diambil perhatian untuk menjadi pelawak, terutama mengelak isu sensitif seperti agama dan perkauman dalam kerja atau persembahan. Sewaktu zaman kegemilangannya, Badul tidak memilih naskah yang hendak dilakonkan dan bersyukur apabila filem-filem lakonannya sering diulang tayang. Dari situ, beliau tahu akan selalu ada orang yang mengingatinya. Bagi Badul, industri seni selalu ada pasang dan surutnya, sama seperti populariti seseorang. Situasi yang sama ini akan turut dialami apabila munculnya pelawak baru. Sebagai pelawak veteran, Badul berpendapat untuk membuatkan penonton ketawa ianya bergantung kepada kehendak dan penilaian penonton itu sendiri. Kualiti bahan jenaka itu perlu mengikut peredaran zaman. Suatu ketika dahulu, heboh di media sosial tersebar mengenai berita kematian bintang ini. Biarpun sudah beberapa kali namanya dikaitkan dengan berita palsu yang mendakwanya sudah meninggal dunia, namun Badul tidak menyimpan dendam terhadap perbuatan di luar kawalannya. Jauh di sudut hati, kekesalan tetap ada atas perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab. Apatah lagi kematian bukan perkara yang boleh dipersendakan. Badul sebelum ini mempunyai perancangan untuk menghasilkan filem komedi berjudul Jembalang Bangkit, namun disebabkan isu yang melanda pada waktu ini, ianya terpaksa dibatalkan. Walaupun nama A.R. Badul banyak mewarnai industri seni tanah air, namun beliau tidak pernah menyimpan impian untuk dikurniakan pangkat Datuk. Menurutnya, beliau tidak layak dikurniakan pangkat tersebut dan berharap penghargaan tersebut diberikan kepada veteran tentera yang benar-benar layak serta anggota bomba dan polis yang menjaga keselamatan negara ini. Ini baru dikatakan tugas untuk negara. Pelakon dan penyanyi adalah penghibur saja. Kita hiburkan orang dapat bayaran, bukan percuma. Beliau juga ada mendengar orang mempertikaikan kenapa dia tidak diberikan datuk kerana sudah banyak berjasa pada industri perfilman tempatan. Namun beliau berkata, selagi saya naik kereta Proton Saga atau menunggang motosikal ke pasar membeli ikan, janganlah bagi datuk kepada saya. Saya ada ramai kawan bergelar datuk dan mereka layak bawa pangkat itu kerana ada perniagaan bernilai jutaan ringgit. Kehidupan mereka berbeza dibandingkan dengan saya. Menurut Badul, hanya masyarakat sahaja yang boleh menilai bagaimana artis lain boleh dianugerahkan pangkat itu. Dilahirkan dalam keluarga besar dengan 18 orang adik-beradik daripada 6 ibu, tidak semua mengikut jejak legasi seni Allahyarham bapanya. Cuma dia dan 5 orang lagi adik-beradik mengabadikan diri dalam dunia seni. Sejak kecil lagi, dia sudah ditatang dengan curahan ilmu seni bapa dan rakan-rakan karib serta sahabat seniman negara itu. Bergelar bapa kepada 7 orang cahaya mata, menerusi 6 perkahwinan, episod suka duka dan silih berganti dalam diari hidupnya. Pada usia 72 tahun, Badul bahagia bersama isteri tercinta, Maizatul Akmal Osman. Bemergian anaknya, Major Muhammad Zahir Armaya, dalam insiden tertembak ketika gimik pelancaran Division ke-5 Infanteri Malaysia dan Brigade ke-13 Infanteri Malaysia di Kem Lok Kawi Sabah pada tahun 2019 lalu meremukkan hatinya. Kini, nama A.R. Badul sudah mencapai lebih daripada 43 tahun berkelana membelah ombak seni. A.R. Badul selayaknya berdiri dalam barisan ikon seni negara yang tiada berpengganti. Tokoh seni ini sudah melalui beberapa zaman yang banyak menceriakan, juga membawa tangis hiba kepada diri kita. Semoga Armaya bin Aman Ramli terus diberikan kesihatan yang berpanjangan. Amin.